Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okey. Sekarang kalau korang tengok dia punya Swiss minyak dia ni, bila aku tekan sampai habis ni, dia macam gitu Bila aku lepas sikit, dia macam tak konsisten. Jadinya benda ni kan, Swiss dia problem nak kena tekan sikit baru dia naik. Kalau kita tekan terus, dia tak naik. Dia biol Okay, jadinya Swiss ni aku akan buka, aku repair lah. Okay, jadinya bila korang dah buka kan, ni Swiss dia Swiss dia yang ni. Jadi kita buka tu, yang dalam tu. Okay, skrudraiver bunga ni kita buka. Nanti aku tunjuk macam mana nak buat. Okay, sekarang korang nampak tak benda ni? Ni benda hitam ni kita cabut daripada yang putih ni. Nanti kita tengok dalam ni macam ni. Okay, bila kita dah cabut, dia akan macam gitu benda tu. Okay, dia duduk dia macam gitu. Lepas tu kau nampak tu, dia kotor-kotor macam gitu kan. Dia kotor-kotor macam gitu. Jadinya benda ni yang kita bersihkan. Kita bersihkan, lepas tu kita gosok pakai sandpaper, kertas pasir. Lepas tu kita try. Okay, jadinya sekarang benda ni aku dah gosok bersihkan. Okay, bila dah gosok bersihkan, korang nak pasang tu, pastikan tembaga tu kan dia ada 3 titik kan. Titik yang satu tu dia menghadap bawah. Korang jangan pasang terbalik pula, nanti dia tak function pula. Okay, sekarang kita pasang balik dekat situ. Kita try tengok, kita jangan pasang dulu. Kita try tengok dia function okay. Jadinya benda ni aku dah pasang Aku pasang macam ni je, sebab kita nak try dulu. Okay, lepas tu korang hidupkan kunci ni on. Kita tekan benda ni. Okay, kita tengok dia okey tak? Nampak? Kita tekan lah banyak mana pun, dia jadi macam itu. Jadi steady lah. Kita tekan sikit dia naik, kita tekan banyak pun dia duduk dekat situ juga. Sebab benda-benda Swiss ni biasanya dia jadi tak function sebab dia kotor. Jadinya korang buka, korang gosok pakai kertas pasir, dia dah okey Jadinya tak payah tukar. Kadang-kadang wire putus. Tapi kalau wire putus tu jarang berlaku lah. Biasanya dia akan kotor macam itu Okay, jadinya macam gitulah. Kalau kita nak buat apa-apa pasal Swiss lah, senang cerita. Kalau macam motor-motor yang ada starter dia kita tekan function, kadang-kadang function, kadang-kadang tak function. Macam gitu je kita buat. Lepas tu cerita pasal motor ni kan, owner dia cakap dengan aku lah. Dia cakap, "Bang, saya nak ambil motor dulu," dia kata. Dia cakap dia nak beli exhaust lain. Aku cakap dengan dia, Okey, esok ambil lah motor, petang abang pasang cover set. Cover set pun tak payah pasang bang. Besok saya ambil motor sebab cover set. Apa tak dia cakap, dia nak tukar cover set lain ke macam mana tak. Lepas tu dia kata nanti bulan depan dia beli exhaust, lepas tu dia hantar lagi motor. Jadi nanti kalau dia dah beli exhaust, kita sambung lagi cerita pasal motor ni. Jadinya aku tak boleh nak bagi result lagi motor ni, tapi boleh dikatakan exhaust ni dia senak Dia macam mana tahu, bila kita dah laju, motornya sedap, motornya ringan. Tapi bila kita dah laju, kita kena laju je. Tak boleh orang cakap bila kita dah maintain gear 5 masuk gear 6 kita dah laju, lepas tu kita belum minyak, kita nak pulas lagi. Itu dia tak boleh macam itu Dia tak boleh laju. Kena buang gear banyak baru dia boleh naik balik RPM dia. Jadinya tunggu exhaust dia sampai. Tapi aku tengah tunggu dia datang. Dia cakap pukul 11, tapi sekarang dah nak pukul 1 pun tak datang. Rasanya kena pakai radio kat rumah.
Okey, jadinya motor ni aku tukar dia block, dia punya head baru, dia punya block baru. Lepas tu gensub dia tukar yang second hand. Lepas tu apa lagi OIC semua tukar baru lah. Exhaust spray baru. Sebab exhaust dia tu dah berkarat Motor ni dah lama kan parking kat rumah aku. Ownernya dekat Singapura. Jadinya aku baru ada masa nak buat. Jadi motor ni dah siap lah. Tapi aku tak buat video motor ni. Sebab kalau nak ikutkan, nak buat video, kalau nak buat betul-betul punya buat, banyak kat rumah aku ni motor sebenarnya. Tapi tak terbuat. Jadinya aku buat mana yang sempat ya. Jadinya motor ni aku buat time dah siap. Motor ni enjin dia bunyi senyap lah. Jadinya aku tak pasang tank dulu. Tak pasang tank, pakailah botol ajaib tu buat try hidup kan. Okay, nanti kalau motor ni dah siap pasang semua, basuh sikit lah motor ni. Pisang motor ni, berabuk-rabuk kan. Jadi kita try start motor ni Jadinya sekarang kita pasang dia punya kotak nafas, pasang tank dia. Lepas tu kita basuh motor ni. Dah macam pukar karam dah motor ni. Habis berimbun. Jadinya kita check dulu motor ni. Kita tengok dia belur ke tak belur. Sebab sebelum ni motor ni overflow tau. Aku panggil belur je kan. Tapi kan kita cakap belur kan, orang cakap overflow. Jadi kita check macam gini Kita tengok carburetor dia overflow tak. Sebab bila dia dekat motor, dia akan macam gini tau. Bila dia macam gini, kadang-kadang dia tak keluar dekat sini. Kadang-kadang dia keluar terus, naik dekat jarum, terus masuk dalam air. Kalau korang tengok, nampak tak yang kat belakang tu? Ini dia kalau double R ni, bila dia duduk dekat enjin, dia akan jadi macam gini tau. Dia akan jadi sengit macam itu. Kalau dia tak keluar lalu sini, dia akan terus masuk dalam enjin sebab tu belakang dia basah macam gitu. Okay, jadi kita buka, kita try adjust jarum dia. Dia biasanya dia boleh ternaik sampai macam itu sebab dia terlebih naik Jadinya kita buka kita try adjust pelampung dia. Kita tengok macam ni. Kita try adjust pelampung dia lah. Carburetor ni dah diservis, tapi disebabkan dia belur, kita kena buka lagi check. Okey, jadinya kalau korang nampak dalam video ni kan, korang tengok jarum dia tu. Nampak? Nampak tak? Jarum dia daripada sini dia kembang sampai depan ni dia kuncup. Senang cerita yang depan ni dia dah kecil. Okey. Jadinya aku tukarlah jarum dia ni Kita pakai yang baru jarum ni. Okey, mantap. Sebab dia dah makan macam gitu korang boleh nampak tau benda tu. Memang sangat ketara lah kalau kita tengok betul-betul. Dia dekat atas line tu kan, dia jadi kecil kan. Korang tengok. Nampak tak? Okey. Jadinya korang tengok yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Tadi mungkin masa aku tunjuk kali pertama tu kan, kali pertama tu tak nampak sangat geng. Kali kedua ni kalau korang tengok, korang boleh bandingkan kan, yang kiri dengan kanan. Yang kiri tu dia macam kecut. Kecut. Kenapa Dedor macam gitu. Okey. Jadi kita tukarlah yang sebelah kanan tu Yang kiri tu dah teruk sangat tu. Dia benda tu biasanya kalau dia jadi macam gitu kan, dia bukannya apa, sebab kita dah terlalu lama kita pakai benda tu. Jadinya aku akan pasang yang ini Okey, lagi satu. Kalau korang tengok, nampak tak yang tengah ni?
Yang ni, korang tengok yang ni nampak? Dia kan tak sama rata kan dengan pelampung. Dia dah di-adjust Sebab apa tahu? Sebab kan motor ni blow. Bila dia blow, orang akan adjust benda ni. Orang akan naikkan. Naikkanlah tinggi mana pun. Kalau getah tu dah makan, dia tetap akan overflow kita asyik cakap blow je. Kan nanti orang marah pula. Marah pula orang. Kita letak dekat dia punya mangkuk ni. Letak sikit je. Korang lap dalam ni. Lap. Sebab bila kita ikat, nanti benda ni dia akan masuk ke dalam. Okay. Itu yang bahaya tu. Nanti benda tu boleh menutup menjet kita. Sebab benda ni dia tak hancur tau. Dia jadi getah. Okey, jadinya kalau korang tengok getah ni kan, dia ni nafas karburetor kita kita tak boleh tutup getah-getah yang ada dekat sini ni. Sebab setiap luar macam karburetor, macam enjin kan, dia mesti ada macam satu ruang udara untuk mengeluarkan apa yang nak dikeluarkan Macam karburetor ni dia nak turunkan minyak. Bila korang tutup lubang ni, nanti dia tak boleh turun minyak. Okey. Kadang-kadang kita bila motor overflow je, kita pergi tutup lubang ni, kita pergi tutup lubang ni. Jadi tak boleh macam itu. Bila dia tak keluar dekat sini, dia akan keluar dekat sini kan. Dia akan keluar, dia tetap akan keluar. Okey. Kadang-kadang motor tak hidup. Lepas tu yang aku cakap tu dalam tu, yang aku pernah cakap dia buang benda tu. Aku tak pasti dia jadi macam mana. Tapi tadi motor ni kita rem ringan je. Tak tahu kalau buang benda tu boleh jadi power. Jadi kita tunggu dia kering. Lepas dia kering sikit, kita akan try letak minyak petrol. Lepas tu kita buat macam tadi. Kita tengok dia overflow lagi tak. Jadinya sekarang kita try kita masukkan minyak dekat dalam karburetor ni. Kita tengok lagi dia leaking lagi tak. Hai. Okay, kita sengitkan macam gini. Memandangkan bila dia dekat enjin, dia jadi sengit macam gini. Okay. Bila dia jadi sengit macam gini, kita sengitkan macam gini. Kita tengok belakang dia basah lagi tak, macam yang tadi Kita biar dulu, take time sikit. Ada minyak lagi kan. Okay, dah tak ada belakang dia tu. Nampak jadinya dia kalau dia tak keluar dekat sini, dia keluar dekat sini kan, kalau overflow. Ataupun dekat sini. Tapi kalau dekat sini dia tak keluar, tak semestinya dia tak keluar lalu lubang tengah ni jadinya benda tu double R ni dia selalu kena penyakit ni Bila dia keluar dari sini, dia masuk dalam enjin. Bila dia masuk dalam enjin, nanti kau orang start motor tak hidup. Sebab tu aku kalau macam budak-budak pakai double R, aku akan pesan dengan diorang, korang kena matikan kop minyak. Okay, sekarang kita pasang karburetor kita pasang kotak nafas dia, kita pasang tangki dia, kita siapkan motor ni Motor double R ni yang semalam aku buat tu motornya dah hidup. Dah siap Sebab sebelum ni owner cakap dengan aku, dia tukar blok baru, dia tukar head baru, dia nak biar standard. Kejap lagi bila dah hidup, dia cakap dengan aku, boleh coating sekali tak blok? Jadi aku cakap boleh je lah kan. Nak buka 2 kali pun tak apa, buka je lah. Jadinya sekarang Nas tengah dah buka blok dia. Lepas tu motor ni dia pakai single arm. Dia pakai single arm, tapi dia punya hub tu hub SP original tau. Dia hub SP original ni kan, dia sprocket dia besar. Dia bukannya 428, dia 428H. Dia lagi lebar. Lagi satu, kita tak boleh pakai sprocket kecil kalau kita pakai hub SP ni. Jadinya motor ni tinggal aku tunggu hub dia sampai. Hub dia aku dah beli custom, pakai sprocket double R. Tukar rantai dia one set, coating blok dia, lepas tu pasang balik, tune. Lepas tu kita try motor ni Jadinya carburetor dia pun kita kena buka balik setting, sebab motor ni dah coating blok kan. Okey, jadinya sekarang kita try keluarkan skru yang patah tu. Sebenarnya aku pun tak tahu nak keluarkan macam mana.
Tengok video ni. Kita tengok lah. Video ni dia double R yang warna hijau tu tau. Alhamdulillah. Longgar. Warna hijau. Mas Tok pernah buat motor ni. Bukan senang kita nak dapat nasib baik macam ni. Cakap dengan aku gear tak boleh masuk. Bukan Lepas tu senang nak aku dapat cakap lah nasib hantar. baik. Aku tengok. Sekejap lagi bila aku tengok skru dia patah. Okay. Korang tengok Eddie Dia patah buat dalam motor double R ni lah Tu. Patah belah dalam. Nasib baik dia boleh keluar. Kalau tak boleh keluar, mandi tak basah, tidur tak lena. Ibarat mencurah air ke daun keladi. Okay, lepas tu kita pakai jari gini, kita pusing macam gini. Kalau kita layan pakai screwdriver tu memang tak nak keluar tak dia. Tadi kalau dia jam kat dalam tu, masak kita kena korek. Tapi nak korek skru bukannya satu benda yang senang kita korek skru. Okey, jadinya kita suruh Eddie tukar skru baru. Okey. Tu duduk rumah. Rumah ni. Aku tak nak kotor, aku rumah ni. Dah betul tu wasi dia. Wasi dia salah tu, pusing tu. Dia kan longkang kan. Masukkan sampai tengah, pusing sampai bawah. Dia kan ada longkang kan. Mangkuk kalau tak masuk lagi memang ah. Oh, bergerak nanti bunyi. Sekejap. Nampak tak gear kat belakang mangkuk kelas tu? Sini sebelah kiri. Nampak tak gear tu? Pusing pakai jari. Macam itu baru masuk. Masukkan tu dah sampai dekat dalam, pusing. Bagi dia tak boleh, dia lock lah. Dia macam itu. Itu baru betul. Yang tajam tu dalam. Macam itu. Tak, dia je lepas ni. Jom. Masuk. Dah. Jadi kita tengok Eddie pasang clutch plate. Betul ke tak betul dia pasang? Sabar. Kita tengok je. Tajam dalam. Tajam depan. Tajam depan. Confident je. Ingat yang dia. Relax. Oh, dia ingat Maknanya last kali tu dekat tempat lain Relax. Kau kemun. Eddie ikat pakai 10T Tak boleh bagi dia pakai mesin, bahaya. Sekejap. Sini abang pergi. Nanti ni tadi kau boleh ni. Okay, jadinya casing ni kan, kadang-kadang kalau kita dah buka, dia memang tak boleh masuk macam gitu Okay. Kalau dia tak boleh masuk macam gitu, kau masukkan starting macam gini. Kau main sikit benda ni. Okay. Dia sebab dia tak boleh masuk tu, gear water pump tu dia tak kena pada tempat dia macam gitu. Okay. Faham Faham. Okay, jadinya double R yang warna hijau tu, gear dia dah okey. Cuma owner cakap dengan aku dia nak beli exhaust WRC. Lepas tu aku buat motor dia tu kejap je, Eddie siap kan, tak sampai 1 jam pun. Cuma dia cakap dia nak tukar dia punya exhaust
Nak pakai exhaust WRC sama macam double R yang warna hijau tu kan. Exhaust WRC ni dah banyak aku tukar dekat double R. Okey lah exhaust tu. Orang cakap kalau kita nak beli DBS, DBS mahal. WRC ni 800, DBS 1000 lebih, 1300, 1400 macam itulah. Kalau nak keluarkan duit 3-400 untuk beli DBS, kalau berat, kita beli WRC pun okey sebenarnya. Jadinya sekarang aku tengah tunggu exhaust WRC tu sampai. Lepas tu kita pasang kat motor tu. Sebab sebelum ni motor tu pakai R9. R9 tu sama lah macam Taiga Indonesia yang dekat motor oren tu kan. Dia bukannya tak sedap, tapi tak kena setting lah sebenarnya. Dia bukannya tak sedap, mungkin tak kena setting. Mungkin setting aku tu sesuai untuk exhaust WRC, DBS. Tapi kalau exhaust Taiga Indonesia tu, aku tengok dia punya bentuk exhaust tu kan, macam boleh modify tau exhaust tu. Tapi benda-benda tu orang punya. Jadinya aku malas lah nak mandai-mandai kan. Jadinya kita tunggulah exhaust WRC tu sampai. Nanti kita pasang kat motor hijau yang Seendo tu.